Nasi minum kopi dengan cerita di pagi hari. Nasi lemak kopi bersama kami Maria lebih menghiburkan di Nasi lemak kopi Nasi lemak kopi Nasi lemak kopi Bismillahirrahmanirrahim. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. Sadaqallahul Azim. Itu dia, Masya Allah, Sadaqallahul Azim. Ya Kila, sungguh merdu hari ini pada Jumaat. Ya. Hari Pengurus Segala Hari 22 Rabiul Akhir seperti hari ini ya. Dan bersama dengan kami kembali dalam Nasi Lemak Kopi bersama saya Bar Zaizan dan saya Kila Syahirah, dan hari ini kita sedondon sekali kan pada hari Jumaat ini. Jadi kita sebenarnya banyak kita nak kongsikan di Nasi Lemak Kopi hari ini. Betul. Dan antaranya tadi siapakah suara itu? Siapakah beliau? Siapakah Zaka tu? Betul tampan di Kaca TV ketika ini. Dan kita akan bawakan kepada anda dalam segmen Aspirasi, iaitu Johan Qari dan juga Johan Qariah kita untuk Majlis Al-Quran Perangkat Antarabangsa kali ke-64 bagi tahun 2024. Nak tahu seketika nanti, jangan ke mana-mana. Ya, meremang bulu roma saya mendengar bacaan beliau tadi. Dan juga hari ini sebenarnya kita juga ada tazkirah di mana kita akan berkongsi juga mengenai takut sedekah. Sebab kebanyakan di antara kita bila kita kekurangan duit, kita rasa duit kita sikit, kita lagi takut nak berkongsi. Sebab kita takut duit kita habis. Habis. Nak kalau Kila lah. Kila duit banyak. Masya Allah. Amin. Kan? Tapi itu kebanyakan kerisauan yang terjadi dalam kalangan kita ni, Bang. Betul. Tapi next juga ada satu lagi topik kita nak bincang ni, memang sesuai untuk wanita-wanita dosan ni lah. Betul. Terutama Kila lah. Mengenai perkhidmatan perisian parkir pintar. Nak parking reverse ke, nak parking menyending ke, nanti settle. Ya, dan sebenarnya sangat memudahkan. Betul. Taklah kita ni banyak kali kena samanya tak? Macam Kila biasalah perempuan kalau bab parking ni kita banyak kekurangannya lah. Tapi kan? benda tu kita boleh berlatih. Kejap lagi kita akan selesaikan masalah ni. Bersama Kila juga. Alright. Jadi seterusnya kita ada Retail Solution Expo Resonac 2024 di mana berfungsi sebagai hub untuk meneroka kemajuan terkini dalam bidang peruncitan. Yes. Tapi kita balik kepada topik itu tadi, iaitu segmen aspirasi kita, iaitu kita akan jemput Qari dan Qariah peringkat antarabangsa kali ke-64 seketika nanti. Tapi jangan ke mana-mana, kita saksikan dulu bingkisan yang disediakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Majlis Tilawah Al-Quran merupakan sebuah acara yang sering ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Bukan sahaja kerana keindahan bacaan Al-Quran, tetapi juga kerana nilai kebersamaan yang dibawa. Mereka yang setia mengikuti perkembangan program ini pastinya sentiasa menantikan detik penentuan Qari dan Qariah yang bakal dinobatkan sebagai juara. Di samping memperdengarkan bacaan ayat suci Al-Quran yang merdu, acara ini juga berperanan menyatukan bangsa dan negara di bawah satu payung kesucian kalam ilahi. Penglibatan peserta dari serata dunia menjadikan majlis ini suatu acara yang dinanti setiap tahun.
Pertandingan tilawah Al-Quran peringkat antarabangsa yang dicetuskan oleh Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, bekas Perdana Menteri pertama Malaysia, telah melahirkan ramai bakat qari dan qariah yang berkualiti bacaan serta kelunakan suara mereka. Antara bakat yang menonjol di Majlis Tilawah Al-Quran baru-baru ini adalah Muhammad Husaini Mahmur, seorang peserta dari Negeri Sembilan. Selepas mengharungi perjalanan selama hampir 9 tahun dalam dunia tilawah, kesungguhan dan komitmen yang ditunjukkan oleh beliau akhirnya membuahkan hasil dengan gelaran juara. Tidak kurang juga qariah yang berjaya menambat hati penonton. Nur Hidayah Abdul Rahman telah dinobatkan sebagai juara dalam acara ini. Membaca Al-Quran adalah sebuah perjalanan rohani yang mendalam, seperti berbicara dengan Sang Penciptanya. Bagaimana dan apakah rahsia dalam memupuk cinta terhadap Al-Quran? Bersama aspirasi minggu ini, pencinta kalam Allah di NLKO. Itu dia Kila, kan sesuai kepada hari kita ni, iaitu hari Jumaat kan, di mana segala ibadah kita mungkin akan kata mengangkat darjat kita lebih tinggi dan sehingga apa amalan kita mungkin mampu untuk menyentuh arasy ilahi. Dan sebetulnya kita sebenarnya dekat sini bukan saja duduk saja-saja. Kita betul. Juga nak belajar untuk nak menjadi lebih baik ke depan. Kan mungkin kita boleh korek-korek sikit rahsia kan, bagaimana nak membaca Al-Quran dengan cara kita punya qari dan juga qariah ni baca ni sangat merdu, sangat sedap kan, dengan pernafasannya kan. Bentuk yang kita kena banyak tanya sebenarnya. Jadi hari ini kita bersama juga dengan qari Ustaz Muhammad Husaini Mahmur, merupakan Johan Qari Antarabangsa 2024. Dan serta yang di sebelahnya tu, siapakah beliau? Kita bawakan kepada anda Johan Qariah Majlis Tilawah Quran dan Hafazan Quran peringkat antarabangsa ke-64 juga. Selamat datang kepada Ustaz Ustazah. Kan? Dan untuk mengetahui semua penonton di TV9 juga adalah Ustaz Husaini bukan calang lah kan, dan pernah pun menghiasi kaca TV9 suatu ketika dahulu nak menjadi peserta program Akademi Al-Quran musim ke-5. Musim zaman tu Jolline yang ada lagi. Jolline lagi. Sekarang ni tak tahulah. Itulah saya pun dah tenggelam dah Jolline saya ni. Cik lawan-lawan Jolline kan. Macam tu. Okey. Baiklah, sebenarnya hari ni kita nak bincang mengenai Al-Quran kan. Berdasarkan kita punya untuk seperti kita maklumkan, Ustaz Ustazah kita jumpa pada hari ni sebagai Johan dan Johan Qari dan Qariah. Pergerakan antarabangsa ni berlawan dengan pelbagai negara juga dekat sana kan. Mungkin kita boleh tanyakan dulu dari segi cabarannya. Apa yang dirasakan ketika pertandingan itu, Ustazah? Bismillahirrahmanirrahim. Cabaran yang saya rasa masa tu, sebelum naik petah tu, tiba-tiba je apa ni, dia mari kering tekuk. Kering tekuk. Kering tekuk. Jadi pada minum air naik atas petah pun, bila kita akak suara tinggi tu jadi tak capai lah. Jadi agak kurang puas hati sikit masa tu. Cabaran. Itu antara cabaran dia. Cabaran. Ustaz boleh bagaimana? Okey, masa time tilawah peringkat antarabangsa, masa turn saya itu, saya sebenarnya bila tengok dalam keadaan pentas dibuat di WTC pada ketika itu, yang besar tu, yang besar. Jadi bila masuk atas pentas tu, saya tengok apa salah ramai sangat orang ni. Sebab dia punya tingkatan, dia bukan bertingkat-tingkat, jadi penuh pada malam tu. Jadi dia memujudkan satu kata kegusaran sedikit pada awal. Kenervesan campur ya. Gitu kan. Jadi di awal ni sajalah. Tapi alhamdulillah selepas beberapa minit baca, lepas tu okey, alhamdulillah. Cumanya nak bandingkan dengan peserta-peserta yang lain tu, mereka ni masing-masing mempunyai kelebihan yang tersendiri. Ya, betul. Kan? Jadi yang suaranya masya-Allah bagus, tajwidnya bagus. Jadi apa yang membezakan mungkin kita dengan mereka, kita dari segi tajwidnya. Kalau ada huruf-huruf yang agak longgar kan, jadi kita akan perbaiki untuk di peringkat antarabangsa tu nanti. Itulah kan, dalam Majlis Tilawah Quran ini pun juga meletakkan markah yang berbeza-beza dari sudut fasahahnya, dari sudut taranumnya dan tajwidnya. Jadi bagaimana rutin yang Ustaz jalankan untuk berlatih nak sampai peringkat antarabangsa ni? Baik. Dia kalau peringkat, bila dia dah sebut peringkat antarabangsa ni, expectation orang
dia akan merasakan oh dia ni wakil Malaysia. Kan? Supposedly dia adalah yang terbaik, emang yang terbaik lah. So daripada sudut kita macam saya sendirilah kan, dari sudut suara tu macam saya tak adalah nak kata selalu, cuma tu adalah kalau buat dari sudut latihan, dari sudut kardionya kan, ada contohnya kita macam jogging. Tu perlu juga. Tu perlu untuk demi jawline jugalah. Demi jawline juga. Dia sambil nak menghilangkan jawline tu, nak mengadakan jawline tu balik. Cuma itulah kata kardio tu, kita jogging untuk pernafasan kita. Sebab nafas ni dia adalah salah satu modal yang besar dalam membaca Al-Quran itu sendiri. Jadi dari sudut makanan dan minuman tu pun macam saya sini, tak tahulah macam Ustazah Hidayah macam mana kan. Saya jaga, bukanlah jaga, saya pantang. Bukan pantang tu, pantang nampak. Pantang nampak dia sama, pantang. boleh gag. Sama. Jadi dia pantang nampak makan. Jadi alhamdulillah dia tak ada masalah lah bagi saya. Kan? Tapi mungkinlah bagi orang yang baru nak mula berjinak-jinak dengan taranum tilawah ni, mungkinlah dia kena jaga beberapa bahagian dekat situ lah. Jadi so itulah dia. Itu sedikit sebanyak Ustaz punya cara latihan. Kalau Ustazah pula bagaimana? Macam saya latihan setiap hari lah, latihan suara, baiki dari segi kita ada kelemahan dari segi tajwid dan fasahah. Jadi kita baiki, tapi memang adalah setiap hari dengan ayah saya. Saya, selepas maghrib lah, sebab hari biasa saya kerja. Jadi kalau hari Jumaat, Sabtu, hari cuti tu saya akan buat 2 kali lah. Sama ada pagi ataupun lepas asar dan waktu maghrib. Jadi ayah Ustazah juga menjadi salah satu individu yang penting. Ya, betul. Jadi ayah garang ke tak Ustazah? Ayah backing ke tak ayah ni? Ayah backing, tapi dengan saya dia tak boleh backing. Oh, tak boleh backing lah. Tinggal backing lagi pada ayah hantar. Baik Ustazah, bercakap mengenai kata latihan tadi kan. Selain daripada tajwid, mungkin meliputi markah yang paling tinggi dalam mutu pembacaan Quran. Mungkin aspek lain yang mungkin Ustazah boleh tekankan apa? Kelemahan saya yang saya nampak lah dari segi suara yang jawab berjawab yang tertinggi, yang tinggi kali itulah. Jadi kita latihan suara tu memang kena tekankan setiap hari. Sebab kalau macam sehari je kita tak ada latihan tu, kita rasa lalu suara kita tu mendak. Okey Ustaz, saya cakap bahasa Jawa-Jawa. Boleh demo sikit Jawa-Jawa macam mana? Jawab. Contohnya kan. Cuba apa sebut Jawa kena lah. Tapi benda tu Kalau tak boleh kita berlepas. boleh lepas ke? Okey, silakan. Sila. Apa ada dah lah. Suruh mudah je. Mungkin dia boleh sama-sama kan. Jadi benda tu sebenarnya apa dia sebenarnya? Dia contoh dia bagaimana? Dia okey, baiklah. Kalau kita nak tengok dari sudut macam suara, dia ada empat aspek. Dia ada tajwid, ada fasahah dan ada suara dan juga taranum. Jadi keempat-empat aspek ni sebenarnya memainkan peranan yang sangat penting dalam pembacaan seorang qari dan qari'ah. Betul lah kata Abah tadi, tajwid markah yang paling tinggi sekali. Okey, tapi ada setengah orang atau qari-qari'ah tu dia lebih mementingkan kepada bab taranum. Kan sebab bab taranum ni markah dia tu di bawah sedikit daripada tajwid. Dan kadang-kadang orang kita ataupun semualah, bila mana dia mendengar seseorang bacaan seseorang tu, dia mengatakan oh ni boleh juara ni. Suara sedap, lagu pun sedap. Tapi kadang-kadang perasan tak kadang-kadang dia tengok masa keputusan tak ada top 3 dan sebagainya. Kadang-kadang pun kita rasa macam tanya-tanya. Rupanya mungkin ada masalah dari sudut tajwid dan juga fasahahnya itu sendiri yang memainkan peranan. Jadi Ustazah dah ada jumpa surah dah. Jumpa dah. Kita nanti kan. Okey, mungkin boleh Ustazah kongsikan sedikit kepada penonton. Fa in lam tajidu fa
Okey, lepas ni Kila boleh bertalaki dengan Ustazah. Itulah mungkin Kila boleh masuk kelas juga dengan betul. Ustazah ni kan. Jadi betul dikatakan pernafasan juga sangat-sangat penting ya. Kalau tersangkut-sangkut tak jadi apalah kan Ustaz kan. Jadi mungkin tadi Ustaz ada bercerita mengenai pasal taradum. Kalau taradum yang mungkin menjadi kegemaran Ustaz dan juga Ustazah, apa yang mana? Yang mana Macam dalam selalunya lah, kalau dalam musabaqah ke dalam mana-mana, kalau persembahan ngaji sekali, saya suka guna taradum Hijaz. Bukan kumpulan nasyid tu. Dah cakap kena demo. Dah cakap kena demo. Itu boleh, tak ada masalah. Alhamdulillah. Jadi itu taradum Hijaz lah. Contohlah, saya bagi contoh sikit lah kan, kepala depan kan. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Itu hijah bunyi dia garang sikit lah. Garang sikit. Ada ketegasan dalam ketegasan. Sebab dalam setiap taranum ni ada dia punya sifat-sifat dia kan. Ada yang bunyi dia lembut. Ada yang bunyi dia tegas, ada dia bunyi dia macam rindu merintih. Jadi yalah, setiap taranum memainkan peranan yang sangat penting dalam bacaan seseorang qari tersebutlah. Itu Ustazah pula macam mana? Macam saya Hijaz juga, tapi sekarang ni lebih suka kepada lagu Nahwan. Lagu Nahwan ni sifat dia lembut. Dia macam menusuk ke kalbu lah kita baca. Cuba sikit. Cuba sikit. Ustaz bisa cuba. Okey. Adalah. فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. Tak dapat disangka lagi Mama Johan kita bawa kali ni. Ya. Pak, saya baru nak suruh awak sambung tadi. Tak mampu lah, saya tak pandai, jangan. Masya Allah. Jadi baik, bila kita dengarkan kedua-dua Johan, Qari dan juga Qariah hari ni kan, mungkin penonton di luar sana turut terinspirasi. Rasakan macam nak kena didik anak-anak daripada kecil, daripada cilik lagi. Bagaimana Ustaz? Mungkin apa yang perlu diterapkan kepada generasi-generasi baru ni untuk nak bagi ada rasa minat kepada bacaan Al-Quran ni. Baik, bagus soalan tu sebab bila dengan adanya penganjuran majlis tilawah, hafazan dan sebagainya, dalam masa yang sama menjentik hati para ibu bapa untuk bertanyakan kita, tolong ajar anak saya belajar Quran. Sebab apa Bang Kila? Sebab Al-Quran ni dia tu perlu dibaca. Dia perlu dibaca. Kalau kita lihat bacaan seseorang itu, itulah yang membuatkan seseorang itu tersentuh dengan Al-Quran itu sendiri. Kan? So mana tidaknya kalau kita lihat kalau pendakwah sekali yang pendakwah yang kata bukan agama Islam, bila dia kaji Quran itu sendiri, masuk Islam sebab itulah. Sebab tu saya selalu tegaskan untuk share sama-sama dengan ibu ayah yang berada di luar sana, kalau kan nak anak kita dekat Al-Quran, mula daripada bawah, mula sekarang lah, senang cerita kan. Walaupun kadang-kadang kita tengok anak aku ni macam tak ada harapan, contohlah macam tu kan. At least paling kurang pun kita terapkan anak-anak kita tu dengan Al-Quran. Mungkinlah kan kita dari samping kita ajar dia baca Quran. Sekarang ni kalau mak ayah tak pandai ajar ngaji Quran pun, kita boleh panggil ustaz dengan ustazah untuk mengajar Quran kan. Kita jangan risau, kita jangan takut. Sebab apa? Orang yang dengan Quran ni dia takkan pernah rugi. Dia takkan pernah rugi. Sebab dia adalah investment kita dekat akhirat nanti. Dekat akhirat nanti. Sebab itulah nak kena tanam minat kepada anak tu sekarang ni. Sebab tu sekarang kita dengar anak-anak Qori sekarang ni, dia baca dengan bertaranum, orang suka. Orang suka nak dengar. Kan? Orang suka nak dengar. Jadi mak ayah mesti ada satu rasa macam sikitlah, bestnya kalau anak aku bestnya kalau dapat anak aku jadi macam ustaz ni, ustazah ni. Contoh. So kena mula daripada bawah. Tak ada istilah terlambat sebenarnya. Betul. Kan masa lagi cakap mengenai dengan Quran ni lah kan. Tadi ustaz ada kongsi mengenai metabolisme.
stamina. Macam boleh sebab apa benda kita nak kuruskan badan kan. Okey, stamina kita untuk pernafasan. Untuk Ustazah pula macam mana? Apa teknik Ustazah lakukan untuk nafas yang panjang tu? Saya biasanya masa latihan tu saya pilih ayat yang panjang-panjang. Jadi sekurang-kurangnya dalam dua ayat gitu tu kena 2 ayat ke 2 baris? Dua ayat, dua baris. Sorry. Salah. 2 baris. Jadi untuk latihan. Selain pada tu, saya ingat perkongsian daripada tuan guru mana. Dia kata baca auzubillah, baca surah Al-Fatihah, auzubillah dalam hingga waladdallin dalam satu nafas. Ya. Abang nak cuba? Tak, saya tak berani. Saya jemput lah. Mungkin lepas ni Bob boleh berguru. InsyaAllah. Yang mana insyaAllah nanti boleh ajar orang lain pula kan, Bob? Betul, ilmu tu dibawa sehingga ke syurga insyaAllah. Jadi mungkin kita boleh tanya kepada Ustaz dan juga Ustazah mungkin sedikit kata-kata akhir lah kepada para penonton Nasi Lemak Kopi O. Harapan dalam bidang tilawah dan juga taranum pada masa hadapan ni bagaimana Ustaz dan juga Ustazah? Baik, saya boleh kan. Baik, harapan saya untuk dalam bidang tilawah ni untuk sesiapa yang masuk menceburkan diri dalam bidang Al-Quran, tilawah, taranum dan sebagainya, teruskan belajar, teruskan cari guru sebab ini yang paling utama. Ada orang tu dia nak mulakan ilmu taranum, ilmu tilawah, dia tak tahu macam mana dia nak mula. So mungkin pesanan saya adalah cari guru dulu. Cari guru yang rasa boleh ajar kepada kita, jadi kita masuk. Dapatkan dia punya asas dia dulu pun tak ada masalah, ya. Dan kemudian barulah kita nak berpindah kepada guru yang lain. Sebab apa? Bacaan Al-Quran ni dia perlu dipraktis daripada hari ke hari. Al-Quran ni nak mana pun dia kena ikut dia kena baca dan dia kena selalu praktis dengan suara kita lah. Mungkin sedikitlah saya punya perkongsian, insya-Allah. Itulah dia kilakan seapa ilmu tu boleh tuntut dan juga ilmu ini kalau tanpa amal seperti pokok tidak berbuah, betul tak? Betul. Masya-Allah. Jadi kita nak mengambil peluang juga sebenarnya untuk mengucapkan tahniah lagi sekali Johan Qari dan juga Qariah daripada Ustaz Muhammad Husaini Mahmud dan juga Ustazah Nur Hidayah Abdul Rahman kerana sudi bersama dengan kami tim Nasi Lemak Kopi O berkongsi dan yang cukup memberikan inspirasi insya-Allah kepada para penonton juga. Tapi kalau untuk seketika ini kita akan beri ruang kepada Ustazah Hidayah untuk menyampaikan alunan Al-Quran. Silakan Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون صدق الله العظيم. Nasi Lemak Kopi O. Nasi Lemak Kopi O.
Alhamdulillah. Terima kasih kerana masih lagi bersama kami di Nasi Lemak Kopi. Alhamdulillah ada yang penonton kita tu dah siap teguk-teguk air dah tahu bang. Sampai-sampai tengok kita pagi-pagi ni. Kenapa teguk air pula? Teguk air lah pagi-pagi, minum air teh dengan roti. Apa sajalah. Sarapan kan. Jadi baiklah bang, sebenarnya kita bukan nak bercakap pasal sarapan. Tadi kita dah pun kata bercerita mengenai tilawah Al-Quran. Jadi hari ni kita juga nak berkongsi mengenai takut bersedekah. Sebab kadang-kadang kan ada di antara kita ni bila kita rasa duit kita makin sikit lagi tu kita takut nak beri dekat orang. Itulah kita takut duit kita makin tak ada. Kan betul. Ada orang jenis yang macam ni. Kila ada orang jenis macam senyumkan itu sedekah. Senyum pun sedekah. Hari ni Jumaat kan. Lalu tabung senyum. Itu saja gila. Jadi itu kita nak tanyakan kepada Ustaz. Mungkin Ustaz boleh kongsikan mengenai mereka-mereka yang takut untuk bersedekah ni Ustaz bagaimana? Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa man wala. Terima kasihlah. Ba dan juga la tadi saya. Bala bahkan. Bahkan bala Alhamdulillah. Betul kadang-kadang dalam kehidupan kita ni ada satu fasa tu kadang-kadang kita rasa sangat kedekut. Perasan tak? Kadang-kadang kita rasa macam kita tak boleh buat bincang, kedekut tu lain macam. Rupa-rupanya Nabi pernah sebut satu perkara apabila seorang sahabat Nabi tanya, kata ya Rasulullah, sedekah yang macam mana yang a'zamu ajra, yang besar ganjaran pahala dia? Nabi jawab macam mana? Nabi sangat mengetahui kehendak yang menanya. Nabi kata apa? Kamu bersedekahlah ketika kamu sahih, kamu sihat, dan ketika kamu rasa kedekut. Rasa macam bakhil, macam Haji Bakhil bila bagi kedekut tu rasa tak nak bagi pada orang. Pada ketika itu kamu bagi. Dua dah. Sihat, keduanya dalam keadaan kita bakhil, dan yang ketiganya dalam keadaan kita ni takhshal faqr. Kita takut jadi fakir. Kadang-kadang kita nak beri, tapi bila kita nak beri kita rasa dengan sebab beri tu kurang duit aku. Jadi kita bimbang kita miskin. Tiga. Yang keempatnya wa ta'ammala. Ta'ammala apa? Ta'ammala al-baqa. Dan kamu rasa pada ketika itu kamu rasa duit yang kamu ada pada kamu tu kamu nak simpan biar kekal sepanjang hidup kamu ada pada kamu. Jadi pada ketika ini sebenarnya kamu kena beri. Sihat, kamu rasa macam bakhil, kemudian kamu rasa takut fakir, dan kamu rasa duit tu nak kekal, pada ketika itu kamu beri. Tengok macam mana kesan dia. Jangan sampai, kata Nabi, sampai masa kamu dah sampai hujung halkum dah nyawa kamu, pada ketika itu kamu sibuklah, aku nak bagi harta aku pada dia sikit, ini sikit, itu sikit. Sedangkan orang yang disebutkan tentang bahagian itu dah ada bahagian dia selepas kita mati. Nabi kata gitu. Maknanya Nabi nak beritahu kepada kita, jangan tangguh bila kita ada peluang dalam keadaan sihat macam hari ini, sumbanglah terutamanya pada hari Jumaat macam hari inilah, hari penuh keberkatan. Ya betul. Jadi itu sedikit sebanyak mungkin dapat memberikan kita semua ni kesedaran sebab kadang-kadang benda ni kena disuntik Ustaz, kena sentiasa refresh baru kita beringatkan sebab kita terlupa kan. Betul lah, ini Jumaat boleh lah belanja saya makan kot kan. Jadi baiklah, kita bukan nak bercerita mengenai belanja makan ke apa. Sebenarnya kita bersama dengan Ustaz Muhammad Azli Abdullah merupakan pengerusi Musalla Ar-Rawdah. Kita nak tanyakan juga mungkin update terkini mengenai fasa pembangunan Musalla Ar-Rawdah ni bagaimana dah Ustaz sekarang? Musalla Ar-Rawdah dah berada di hujung pembinaan. Buat masa ni kita ada dua projek lah. Satu membina masjid, yang 2% lagi berbaki. Tapi 2% tu rupa-rupanya duit, kita kata keperluan, amount dia tu besar. Sampai 200,000 kita perlukan untuk hujung-hujung. Kita nak turak jalan, nak masuk nak siapkan bilik pengurusan jenazah. Kita nak siapkan akustik panel yang berbaki sedikit lagi, yang soundproof. Semua itu lebih kurang 200,000 lagi. Namun yang selepas daripada masjid ni siap hujung tahun ni, jangkaan kita yang kita perlu sangat ni nak sebutnya pada hari ni ialah kita nak bina satu ma'had, namanya Ma'had Ar-Rawdah. Jangkaan kita akan mula bulan Mac. Yang ni gambar di TV itu adalah gambar musalla atau Masjid Ar-Rawdah. Kita akan mula bulan Mac nanti Ma'had Ar-Rawdah yang kapasiti pelajar kita nak ambil 300 pelajar berasrama penuh. Kita punya idea, kita buat konsep STT. Sekolah ni sains, tahfiz dan juga turas. Maknanya aliran sains, ada juga aliran sastra, dalam masa yang sama ada hafazan Al-Quran dan ada added value dia. Added value dia apa? Kitab turas, kitab-kitab kuning, pondok tu pun dia orang mengaji juga. Antara kita punya, kita kata best practice yang kita tengok lah.
Satu, di dalam negara ni banyak. Tapi saya sebut satu yang menarik di luar negara lah. Satu pondok di Guntur, Indonesia. Pelajar dia luar biasa. Menguasai 3 aliran bahasa utama, bahasa Arab, bahasa Inggeris, bahasa Melayu. Kemudian dalam masa yang sama, pelajar di situ dia ada aktiviti yang pelbagai. Co-curriculum dia. Jadi ini antara kita, tanda arah kita jugalah. Kita kalau nak ada satu model yang hampir dengan mereka ataupun lebih baik. Itulah hasratnya. Mahat Ar-Radah nanti kita nak mulakan bulan Mac nanti, kos dia agak besar. Lebih kurang 20 hingga 30 juta. Tapi sebenarnya 20 hingga 30 ni kecil je. Kalau lah depan saya ni, depan TV ni ada 3,000 orang. Ataupun 5,000 orang kita kata. Seorang keluar 1,000 dah dapat 5 juta dah hari ni. Ini contoh mudah lah kan. Kira je kan. Tapi mana tahu kot ada orang nak bagi tu 5 juta. Belum tentu kan. Jadi memang hasrat tu tinggi, tetapi kita jangka siapnya sepaling cepat 2 tahun baru siap Mahat Ar-Radah ni. Tapi doa lah banyak. Okey, amin. Okey, Pak Ustaz, cakap mengenai pembangunan tahfiz ni kan. Sudah tentu mungkin ada keunikan yang dibawakan. Apa perbezaannya? Baik, satunya kita nak di Mahat ini, di yang kita berkonsep STT tadi tu, dia ada sukan-sukan sunnah sebagai contoh. Kita dah mula sekarang ni, kita dah tempah beberapa set memanah dan kita pun dalam perancangan untuk kalau ada rezeki, ada orang hantar kuda, mana tahu kita akan pergi kilah. Ada berkuda insya-Allah. Selain daripada pembelajaran arus perdana, maknanya kita ada SPM macam biasa, sekolah menengah. Pelajar juga menghafal Al-Quran 30 juzuk dan menguasai kitab-kitab turas, kitab-kitab kuning, kitab-kitab lama, kitab-kitab klasik agama. Jadi kita impian tu besar. Cuma sejauh mana dia boleh direalisasikan bergantung kepada sumbangan tuan-tuan semua. Doa kita lah, harapan tinggi tapi doa tu kena kuat jugalah. Sebab bimbang dia harapan tinggal harapan. Doa pun tak kesampaian. Harap-harapnya ada sokongan daripada tuan-tuan semua untuk menyiapkan Mahat Ar-Radah inilah. Bagaimana mungkin para penonton di luar sana bila dah tengok ni kan rasa macam naklah bersedekah, nak berkongsi juga rezeki kan. Bagaimana Ustaz mungkin caranya? Baik, bagi mereka yang rasa nak ada saham dalam pembinaan Mahat Ar-Radah dan juga menghabiskan pembinaan Masjid Ar-Radah tu, boleh talian hotline kami sebagaimana tertera di kaca TV. Keluar pula tu program bantuan ni. Ini program kita sedang buat sekarang di Masjid Ar-Radah ataupun Musala Ar-Radah. Kita bantu masyarakat sekitar yang berkeperluan makanan asasi. Beras, gandum, gula, semua itu kita sediakan. Cuma kena buang tembok malu tu. Datang je ke Musala Ar-Radah. Kita akan daftarkan nama mereka dalam sistem kami. Nanti kita rekod tu tujuannya apa? Supaya lain kali kita boleh hantar lagi sumbangan. Datang saja beritahu kami perlukan apa, makan tak cukup ke apa ke, datang insya-Allah. Kita ada sediakan stok makanan yang banyak jugalah, alhamdulillah. Sumbangan orang ramai. Itulah dia kilakan. Dalam setiap rezeki kita sebenarnya ada rezeki orang lain juga. Ya, betul. Tangan memberi sebenarnya lebih baik daripada tangan menerima. Betul. Baiklah Ustaz, terima kasih Ustaz Muhammad Azli Abdullah, pengerusi Musala Ar-Radah merangkap Wolverine Malaysia atas kesudian menyempurnakan orang kata berkongsi-kongsi kita ni. Apa-apa hal mungkin penonton luar sana yang ingin nak menyumbang atau bersedekah kepada boleh scan QR code yang terpapar di kaca TV anda. Jadi baik, insya-Allah semoga dapat menjadi saham akhirat ya Ustaz. Sama-sama kita terima kasih banyak Ustaz. Dan sebenarnya lepas ni kita ada banyak lagi nak berkongsi buat anda penonton di luar rumah, especially yang ada masalah dari segi parking dan sebagainya yang tak faham. Tapi dengan cerita tadi Kila kata nak alih kereta. Kila yang nak alih kereta ni. Itulah takut juga kena saman ni macam mana ni Tapi tak apa, jangan risau, sekejap lagi kita bincang. Jadi kena iklan dululah. Kena iklan dulu. Lepas ni kita je. Nasi lemak kopi Nasi lemak kopi Ni tak suka ni bawa kereta ni, nak cari parking susah. Ni nak bayar parking susah, orang dah lambat ni. Aduh, mana nak cari parking, mana nak bayar parking ni. Kenapa tu? Marah-marah tu? Kenapa? Apa cerita ni? Mari sini, mari sini. Saya tak tahulah. Nak bayar parking susah, nak cari parking susah. Sebab itulah saya nak cari suami, nak cari lelaki supaya boleh tolong saya. Tak pandai buat sendirilah, bang. Lah, pasangkan diri. Jangan itu. Kenapa ni? Tak, saya sekarang ni, saya nak parking kereta, dah lah susah nak cari parking. Lepas dah parking, saya tak tahu pula macam nak bayar. Nanti kena saman tiba-tiba.
Tapi jangan risau, kita ada penyelesaiannya. Siapa yang boleh selesaikan masalah saya ni, bang? Ada, kan kita ada tetamu istimewa. Dipersilakan Ketua Pengarah Eksekutif Kumpulan Merangkap Pengarah Urusan Kumpulan #Padu Puan Salmina Diabenty, Muhammad Helmi. Ada solusi. Ada solusi dekat sini. Okey, baik. Jadi saya dah mood okey dulu. Okey, mungkin Puan, bila ada wanita ataupun sesiapa sajalah mengalami masalah seperti Kila tadi, bagaimana Puan nak bantu? Okey, so thank you. Kila, tadi you park kat mana? Kena ingat dulu. Kat mana tadi? Okey, jadi kita daripada Hati Padu Berhad, kita mempunyai satu solusi yang khas untuk Kila dan juga match dengan gaya trend lifestyle pada zaman sekarang. Yeah. Di mana kita ada satu aplikasi dinamakan Park Smart Plus, of which aplikasi ini adalah bukan sahaja untuk pembayaran, tetapi juga membolehkan pengguna cari parking dekat mana ada tempat kosong, dan boleh memudahkan penguatkuasa untuk membuat pemantauan, dan ultimately bila kita dapat all this information, the benefit adalah kepada PBT itu sendiri. Jadi kalau kita tengok dari segi aplikasi zaman sekarang, kita lihat satu aplikasi itu lebih kepada change of lifestyle. Contohnya bila kita sebelum ni kita parking, especially kalau kita datang tempat yang baru, for example, dan kita tak tahu sama ada kena cari tempat nak bayar dekat mana, ataupun nak kena beli kupon and what not. So dengan adanya aplikasi, you just buka you punya phone and then choose the app and make your payment. So semudah 1, 2, 3. Tak perlu berpusing 50 kali dalam mall tu ya. Dalam all in one. Nak mencari kan. Kena all in one dalam satu aplikasi tu kan. Dalam senang. satu aplikasi, betul. Jadi mungkin pengguna luar sana mungkin nak tahu bagaimana untuk muat turun aplikasi ni, macam mana nak guna dengan kata mungkin kadang-kadang kita yang muda-muda ni bolehlah gunakan. Jadi kalau lebih macam peringkat umur lebih tua bagaimana pula? Okey, alright. Jadi sebenarnya itu adalah salah satu keistimewaan aplikasi bila kita pakai aplikasi kan. Park Smart Plus ni keluaran Hati Padu Berhad, kita dah install di 4 lokasi. Di PBT, di Penang, Seberang Perai, Kulim, dan yang paling baru saya bawa balik semalam adalah di Kubang Pasu. Kubang Pasu. Okey, jadi bila kita ada aplikasi ni, dia akan ada e-wallet. So you just letak the number, the car registration number, and then contohnya kalau mak yang tak ada telefon pintar for example, and then dia kata tolong bayarkan parking mak kat sini, dan anak dia dah install any of the application Park Smart Plus ni, and then dia just pilih je location tu and then isi the registration number, and walaupun anak dia bukan berada di tempat tu, negeri boleh pakai. Betul, boleh. Mudahnya. Senang ni mungkin ibu-ibu kat luar sana kan, nak kena download ni. Aplikasi ni kan mudah, mak kejap lagi nak pergi shopping kat mana betul, kan. betul. Jadi mungkin boleh kongsikan juga perbezaan dari segi Park Smart Plus ni dengan aplikasi pintar yang lain bagaimana? Okey. Jadi saya rasa tadi saya dah beritahu, normally bila kita ada parking app ni, kita hanya ada untuk membuat pembayaran sahaja. Tetapi untuk Park Smart Plus ni kita ada satu elemen of GPS, di mana bila you masuk, contohnya Kila dengan Mbak pernah pergi Penang. Pernah kan? Jadi bila you masuk Penang, contohnya you download application Park Smart Plus, Penang Smart Parking, and then you buka GPS. So dia akan bagi tahu, contohnya dekat Komtar, kat mana tempat kosong kat Komtar tu. And then you pergi kat situ, kalau contohnya tiba-tiba you sampai dah ada orang parking pula, so you pergi akan letak you, direct you ke tempat yang lain yang ada tempat kosong. So it will save your time, and also you tak payahlah nak round 10 kali mencari tempat parking. So that is another element yang berlainan dengan parking tempat aplikasi parking yang lain lah. Tak ada istilah main cop-cop parking. Tak dapat dia kasi tahu pergi pusing saja, sebab app ni boleh membantu juga. Betul. Dia banyak bantu kita juga sebagai pemandu, dan banyak juga membantu untuk meningkatkan kecekapan pihak berkuasa tempatan. Bagaimana pihak semua boleh? So tadi kita because GPS tu is the most main element di dalam our application ni. Jadi bila penguatkuasa membuat rondaan, dia tidak perlu membuat satu-satu check satu-satu. Jadi bila dia pergi kawasan tu, kita dah ada notification that okey, dekat sini berapa banyak kereta yang belum membuat pembayaran. So dia boleh terus pergi ke direct dia ke tempat yang betul untuk
immediately save dia punya time lah untuk membuat monitoring. Dan ultimately bila dia dah dapat all this data, bukan sahaja untuk meningkatkan revenue kepada pusat for the PBT, tetapi juga all this data boleh untuk merancang dia punya bandar, perancangan bandar untuk masa hadapan lah. Jadi kita boleh tahu sama ada the behaviour of the pengguna, kita boleh tahu apa yang perlu dibuat untuk masa hadapan. Itu I think that is the most important thing of data pada masa sekarang, di mana all this benda-benda yang kita collect ni adalah untuk kegunaan PBT untuk membuat perancangan yang lebih baik di masa hadapan. Jadi mungkin boleh kongsikan juga dengan kita kan para penonton Nasi Lemak Kopi O dari segi manfaat yang boleh diperoleh daripada pihak berkuasa dengan menggunakan Park Smart Plus ni bagaimana Puan? Okey. Jadi macam saya katakan tadi, the element, there are two main elements di dalam smart parking ni. Nombor satu adalah kutipan bayaran dan nombor dua adalah monitoring. So kutipan bayaran tu nombor satu, dia akan meningkatkan revenue kepada pusat PBT itu sendiri. That's number one. I think bila kita ada perasaan takut untuk tak bayar parking, dan kita akan cepat-cepat sampai je terbayar. Okey. Dan nombor dua adalah the moment it increase the revenue, jadi pusat the PBT boleh menggunakan duit itu untuk menaik tarafkan the PBT itu sendiri dengan invest more on more technology, and the data-data yang kita dapat tu boleh membuat perancangan bandar yang lebih efektif dan more user friendly untuk di masa hadapan. For example, usage of new technology, kamera ataupun macam-macam benda-benda lain-lain lagi lah yang boleh dimanfaatkan untuk pengguna di masa hadapan. Itulah dia kata, kita dapat sangkal penggunaan teknologi pada masa kini. Gunalah sebaik mungkin, ada baiknya sebenarnya. Dan sangat mudah dan juga membantu kita semua insya-Allah. Baik, terima kasih Puan Saminada atas perkongsian. Kita akan berehat seketika dan kembali selepas ini bersama dengan kami dalam Nasi Lemak Kopi O. Nasi Lemak Kopi O. Nasi Lemak Kopi O. Terima kasih. Kembali lagi bersama kami Kila dan juga Bah di Nasi Lemak Kopi O. Jadi Bah, kita dah banyak dah berkongsi bermacam-macam ilmu dan juga manfaat di Nasi Lemak Kopi O. Jadi kita tak habis dekat situ. Kita ada lagi tetamu yang istimewa yang akan bercerita mengenai Retail Solution Expo, dan hari ini kita bersama dengan Encik Adrian Ang, iaitu penganjur bersama Resonex. Mungkin boleh Encik kongsikan Resonex ni apa sebenarnya? Terlebih dahulu kepada para penonton. Boleh. Terima kasih Bah dengan Tila. Sebenarnya Retail Solution Expo ni sebuah expo baru tahun ketiga, dan tujuan dia untuk memperamaikan solusi-solusi yang paling latest. You tahu sekarang kita macam di zaman AI, zaman teknologi, tapi bukan setakat teknologi. Apa ideation yang ada atau kreatif yang ada, macam ada penyedia teknologi, pakar industri pun ada, dan pakar analitik khusus dalam bidang retail dia nak pamerkan. Itulah sebenarnya Expo Resonex lah. Jadi apa perbezaan ditampilkan oleh Resonex dalam pameran kali ini? Kali ini kita mempamerkan banyak-banyak bahan makanan macam latest food services atau beverage services. Kita pun ada fashion pada tahun ini, dan ada robotik dengan AI pun ada untuk mempamerkan apa yang latest untuk menolong katakan nak mulakan satu bisnes retail kan. So you boleh datang sini tengok apa idea yang ada robot yang boleh buat kopi, ada mocktail juga, beverage, semua latest ya. Jadi mungkin boleh kongsikan juga dari segi manfaat bagi pemilik perniagaan yang jika mereka menghadiri Resonex ni. Saya rasa untuk penonton yang datang datang untuk lawat expo ni, saya rasa dalam 3 hari ni banyak penonton akan merasai kalau nak mulakan atau mungkin sudah mulakan satu bisnes dalam bahan retail, ini akan menambahkanlah banyak idea. Lepas tu collaboration atau peluang untuk jadi networking, untuk dapat bahan mentah yang baru, boleh datang ke expo ini. Betul. Dan dalam kata menghadapi cabaran industri kan 4.0, bagaimana Resonex membantu peruncit-peruncit yang ada? Kadang-kadang peruncit-peruncit memang kurang idea. Tapi datang sini kita ada pakar-pakar retail juga, kita ada macam ceramah juga
untuk dapat teknologi boleh macam digitalization pun boleh tolong peruncit-peruncit untuk tolong mereka mendigitalisasikan bisnes mereka. Yang penting lah. Seperti kita tengok video tadi kan, mungkin boleh kongsikan juga antara jenis produk yang boleh dijumpai di Resonex nanti ni, Tuan. Okey, katakan ada orang yang ada produk baru, nak cari distributor, nak jadi pengedar, mereka akan datang juga. Pun boleh. Pun boleh. Wow. So macam ada mereka fashion yang akan datang nak tunjuk latest fashion yang mereka ada, pun akan pamerkan dekat di Expo. Teknologi macam payment gateway atau logistic solutions, anything rasa dalam bahagian solution untuk retail kan, mungkin sebuah digital TV ke atau apa, semua boleh dipamerkan dekat Resonex jugalah. Tapi kan Tuan, mungkin kadang-kadang apabila mereka nak menghadiri exhibition seperti ini, mereka terfikir dari segi macam bajet, duit. Bila kita mulakan bisnes ni kan, duit yang paling utama Modal sekali paling utama. sebelum kita nak memulakan, nak cari apa. Mungkin pendapat Tuan bagaimana? Betul. Kadang-kadang mungkin modal kurang, kita pun ada banyak financial services yang akan mempamerkan apakah kemudahan-kemudahan yang mereka ada untuk senang buat bisnes baru. So boleh datang, pergi bincang dengan mereka, lepas tu dapat idea baru. Mungkin modal tak cukup, boleh tanya juga kan. Semua dekat sini pun boleh dapat solusi pada itulah. Jadi bagi setakat ini, mungkin berapa banyak produk atau peruncit yang Resonex berjaya bantu? Saya rasa daripada total kita ada lebih kurang 150-160 yang solusi lah. Datang sini pun boleh beli barang-barang, bukan saja untuk dapat bisnes, tapi barang-barang yang latest atau mungkin discounted barang pun boleh datang sini jugalah untuk Resonex juga. Jadi sangat begitu meluas. Sampai kita pun boleh buat networking, orang kan, berjumpa dengan pelbagai usahawan juga. Jadi mungkin boleh kongsikan bagaimana mungkin dekat luar rumah penonton kita ni yang terasa macam teringin lah nak daftar Resonex ni. Betul. I rasa kalau datang daripada 7 hingga 9 hari bulan November, di antara jam pukul 10 sampai pukul 6 dekat Pavilion Bukit Jalil Convention Center, tingkat 5 paling atas. I rasa bila datang, luahkan masa 3-4 jam datang, lawat semua booth yang kita ada, nombor 1. Nombor 2, dapat idea, bincang dengan pakar-pakar yang beri solusi dekat situ, dan menikmati apa barang-barang yang mereka jual juga. Mungkin barang boleh beli, boleh bawa rumah balik dan dapatkan idea untuk bisnes penonton-penonton yang mahu gunakan satu bisnes yang baru lah. Mungkin nasihat kepada mereka-mereka yang baru terfikir nak buka bisnes sendiri, nak menjadi peruncit dan sebagainya. Apa mungkin perkara penting yang mereka kena ada dulu? Itu. Sebab kita pun dalam bahagian bisnes kan. So nombor 1 ialah mesti dapat semangat betul mau jadi entrepreneur lah. Itu yang penting, usahawan yang penting, semangat usahawan. Nombor 2, dapat pengetahuan. Sebab rasa banyak usahawan dia mau buat bisnes tapi pengetahuan tak ada. Tapi saya rasa kita punya government dengan pihak swasta banyak sediakan. Tapi tak cukup pengetahuan atau exposure bahawa expo ni ada, datang, dapat idea, mulakan, dapat coaching lah yang betul penting lah. Itulah dia. Apa paling penting yang penting adalah ilmu kita. Betul. Daripada bisnes itu sebenarnya kita dah boleh buat bisnes to bisnes juga. Meningkatkan juga kita punya mutu perniagaan dalam negara, sekaligus dapat menjadi ekonomi yang mampan. Jadi tak ada kita give up, hari ni buka bisnes, esok kita dah tutup dah. Sebab kita tak ada ilmu-ilmu. Jadi cari dulu ilmu dan insya-Allah kita punya perniagaan tu akan berjalan dengan lancar seterusnya. Jadi baik, kita nak ucapkan juga terima kasih kepada Cik Adrian Ang kerana berkongsi bersama dengan kita. Mungkin ada yang nak sertai nak jadi usahawan selepas ni, bar ke, nak buka bisnes sendiri, mungkin boleh kilau boleh juga kan. Manalah tahu satu hari nanti kan. Jadi baik, kita ucapkan terima kasih atas perkongsian sebentar tadi. Jadi daripada pagi tadi kita dah bincang mengenai kata bersama dengan segmen aspirasi, kita bawakan Johan dan Kori dan Korea perniagaan antarabangsa kali ke-64, dan kita juga tadi kita bawakan kepada anda macam mana nak mudahnya urusan parking kan. Settle lah masalah saya. Saya dah tak pening dah. Tak pening dah kan? Dah menyunsing dah. Halas dah. Dan tadi pun kita ada mengenai cakap mengenai teknologi dan juga kata perkongsian mengenai perniagaan, dan sekarang kita nak kongsi mengenai dengan satu wadah-wadah kami nak sampaikan, iaitu baru-baru ini Tengah Nasional akan menampilkan program khas yang bertajuk Cahaya Impian yang membawa sinar harapan kepada mereka yang memerlukan. Jadi bermula 4 Oktober sehingga 8 November setiap Jumaat jam 10 malam hanya di TV3. Boleh juga stream melalui Tonton. Jadi jom kita saksikan serutan program Cahaya Impian, menyinari harapan insight.
Ya, itu dia. Dan terus mengikuti kami di Nasi Lemak Kopi O. Dan saksikan juga kami di TV9 bermula jam 10.30 pagi setiap Rabu hingga Jumaat, dan siaran ulangannya Kila. Siaran ulangannya di setiap hari Jumaat hingga Sabtu dan juga Ahad jam 7.50 malam. Jadi kita nak ucapkan juga terima kasih kepada Ella Furniture kerana menjadi penaja set Nasi Lemak Kopi O, sebab tu cantik, elok terletak kita punya furniture dekat sini kan. Jadi bagi anda yang nak komen-komen, nak kongsikan resepi, nak kongsikan segala apa yang menarik, boleh letakkan komen anda di Facebook kami Nasi Lemak Kopi O TV9. Dan kita juga TikTok NLKO TV9, dan sebarang komen ataupun maklum balas yang ingin disampaikan, jangan lupa untuk letakkan NLKO tanda pagar NLKO TV9. Tapi minggu depan kita ada benda menarik nak cerita sebenarnya. Banyak benda yang menarik sebenarnya pada minggu hadapan. Jadi kena nantikan dan saksikan Nasi Lemak Kopi O setiap Rabu hingga Jumaat. Segala salah silap, terkurang bahasa, terkasar bicara hari ini, kita minta maaf. Hari banyak Jumaat hari ini. yang banyak gurau ini kan, hari Jumaat hari yang sangat indah, penghulu segala hari. Jadi semoga insya-Allah segala yang baik-baik saja untuk kita semua. Saya Baz Aizan. Saya Kila Syahira. Jumpa lagi dalam Nasi Lemak Kopi O. Assalamualaikum. Bye. Assalamualaikum. Sedangkan bibirku jauh dari lafaznya.